InsyaAllah pada malam ni kita akan mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, yang mana kita akan masuk pada tajuk yang ke-23, iaitu adab menghormati dan membaca Al-Quran. Adab menghormati dan membaca Al-Quran. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Adamu حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران متفق عليه. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dan telah menceritakan kepada kami Qatadah. Dia berkata, aku mendengar Zurarah bin Aufa menceritakan daripada Sa'ad bin Hisham, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia menghafalnya, maka dia akan bersama para malaikat mulia. Orang yang menghafal Al-Quran ini, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan dia mengalami kesukaran atasnya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Dan orang yang mana dia nak baca Quran, dia disukar, dia tak macam orang menghafaz tadi tak. Orang menghafaz tadi lalu je sebut dia ayat apa-apa pun dia boleh sambung, dia boleh ulang dan boleh sambung. Tapi yang ni nak baca ni memang dia kena tengok Quran. Dia kena tengok Quran, dia kena baca tu, dia tak hafaz tu, ingatan dia tak kuat tak. Dia kena tengok Quran, makanya dia dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Kedua, pahala kesungguhan dia berusaha untuk membaca Quran sebaiknya. Jadi itu 2 pahala tadi tu, kan? Tapi orang yang menghafal tadi, level dia duduk dengan para malaikat lah. Tinggi lagi lah level dia lah. Apapun, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, semua membawa kebaikan. Hatta kita pegang Al-Quran sekalipun, hatta kita melihat ayat-ayat Quran pun, tengok tak baca pun, tapi tengok selai kata hari buka tak, tengok selayan helaian, tengok kan. Dari situ dia akan, Allah akan buka pintu hati kita untuk belajar Quran, ya, akan terbuka. Ini antara perkara yang mana kita tengok dapat pahala daripada tengok Kaabah, tengok mak ayah kita, iaitu tengok Al-Quran pun sama. Jadi orang yang belajar Quran dan dia cuba baca dengan baik, dia dapat 2 pahala. Pengenalannya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-4937, dan Muslim, hadis yang ke-798. Pengenalannya, Al-Quran atau Quran dalam bahasa Arabnya ialah kitab suci bagi umat Islam. Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalamullah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dalam bahasa Arab. Ya, kalau Taurat dalam bahasa Ibrani tak. Ya. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Diriwayatkan secara ramai. Ya, mustahil boleh berbohong. Ya, mustahil ayat Quran tu boleh dipesongkan. Sebab bila mana turunnya ayat Al-Quran, maka bila turun saja ayat Quran, jadi para sahabat ni kadang-kadang turun di hadapan para sahabat.
Ya, jadi bila tengok Rasulullah diam tu, dari Rasulullah berkerut, ya, menahan benda berat seolah-olah ditekan ke atas kepalanya tu. Macam benda berat ditekan atas kepala tak? Menahan benda berat tu berpeluh-peluh, ya, peluh-peluh di dahi baginda ni. Jadi kemudian, ya, jadi sahabat pun diam tengok lah. Bila selesai tu, makanya Rasul pun bacakan ayat Quran. Ya, jadi sahabat tahu dah, ya, bila turunnya wahyu. Jadi sahabat pun ramai-ramai mereka menghafaznya dan mereka sebarkan. Sebab tu ayat Quran ni tidak ada yang berstatus ahad seorang je, singular je yang diriwayatkan, tak ada. Hadis ada, ayat Quran tak ada. Semua secara mutawatir, secara jamak, secara plural, beramai-ramai. Sebab tu yang ayat Quran mustahil boleh dipesongkan. Ya, sebab ramainya meriwayatkan Quran tersebut. Beratnya Quran itu, ya, sekiranya ayat Quran itu turun ketika baginda Nabi SAW berada di atas unta, maka dengan unta-unta tu sekalipun terduduk. Berat tak berat wahyu yang Rasulullah terima ini. Jadinya, ya, diriwayatkan secara mutawatir. Sebab itulah bila mana hadis mutawatir pun tengok macam mana. Ada hadis yang mutawatir yang mana bila kita tolak dia boleh menggugat iman kita. Tapi ayat Quran tolak satu ayat pun gugur iman kita. Ya? Gugur tu iman kita. Sebab apa? Sebab dia kalam Allah yang diriwayatkan secara plural, secara jamak ramai-ramai. Dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Itu beza. Kalau kita baca hadis, kitab hadis, dia tak jadi ibadah, cuma menambah ilmu pengetahuan. Tapi bila kita amalkan isi kandungan hadis, dapatlah pahala. Tapi kita ayat Quran ni baca je pun, belum amal lagi. Baca sahaja pun dah dapat pahala dah. Itu beza dia. Itu beza dia antara Al-Quran dan juga hadis. Kalau Quran dengan hadis pun, dia maksudnya baca hadis pun tak ada dapatlah kelebihan apa pun. Cuma bila kita amal barulah datang kelebihan tu. Quran tidak, baca je ada kelebihan. Ya. Ini kan pula kalau selain perkataan daripada hadis Nabi SAW, tidaklah menjadi ibadah pun. Untuk nama ilmu, okey, boleh. Bermula daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ialah satu-satunya antara surah pertama yang turun secara lengkap. Sab'an masani yang turun secara lengkap suratul Fatihah. Ya. Kemudian surah terakhir yang turun secara lengkap ialah surah, ya, Iza jaa nasrullahi wal fath, surah Al-Fatih. Ya, itu surah terakhir turun secara lengkap. Bukan ayat yang turun jangan enggak, surah. Satu surah komplit turun. Surah Al-Fatihah, satu surah komplit turun. Bukan ayat pertama surah Iqra, kan? Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat pertama. Tapi surah pertama yang turun secara lengkap surah Al-Fatihah. Dan berakhir dengan surah An-Nas. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Al-Quran ni dah siap ada dah di Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, komplit satu nusrah dah, dia siap. Dah siap dah. Cuma turun ke atas Nabi secara sedikit-dikit, mengikut keadaan dan peristiwa yang berlaku. Ya? Bukan bila berlaku satu peristiwa tu baru turun, tak. Benda dah siap, cumanya bila berlaku peristiwa turun ayat ni. Contoh surah Al-Lahab. Ketika peristiwa Abu Lahab dia maki Nabi, turunlah surah ni. Ya, turunlah surah Al-Lahab ni. Jadi tengok bergantung pada peristiwa-peristiwa lah. Jadi tempoh turunnya itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sejak Al-Quran diturunkan, ianya telah dipelihara dan dijaga dengan begitu rapi. Ramai penghafaz Al-Quran setiap zaman bermula zaman Rasulullah SAW lagi hinggalah ke hari ini. Al-Quran juga dipelihara dalam bentuk tulisan di mana pada peringkat awalnya ramai penulis Al-Quran yang menghasilkan mushaf. Selepas perkembangan teknologi,
Al-Quran dihasilkan dalam bentuk percetakan dan kini Al-Quran boleh dimuat turun perisiannya ke dalam telefon bimbit dan handphone pun boleh turun. Di barat, maka satu NGO ni dia test antara orang Islam dengan bukan Islam lah. Dia pergi tanya, engkau okey, agama apa? Kristian. Boleh tak kau baca mana-mana chapter daripada kitab Injil untuk kami dengar? Carilah mana-mana chapter, boleh baca tak? Tak. Semua dengar ya. Tak boleh, aku tak hafal, tak tahu pun dia kata. Lepas tu macam mana kau cakap kau pegang kitab Injil? Tak. Kemudian mereka cari pula orang-orang Islam, budak-budak dewasa semua dia ambil mereka umur tak. Semua kamu baca satu surah yang kamu ingat dalam Al-Quran. Boleh baca tak? Qul a'udzu birabbin nas, wallahu ahad, tabbat yada. Dia boleh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya kita setiap orang Islam ini memang kita relate dengan Al-Quran. Kalau kita dalam agama kisah contoh, dia pun tak hafal apa benda dalam kitab Bible tersebut, dia pun tak hafal apa ayat pun. Tak boleh nak sempurnakan pun. Cuma dia boleh mungkin kata maksud boleh lah kot. Tapi kalau orang Islam, surah pun dia boleh hafal. Daripada kecil lagi dah. Daripada budak kecil, 4 tahun, 5 tahun pun dah mula hafal surah Qul Wallahu Ahad. Boleh hafal surah Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, suratul Fatihah, dah selesai. Baru umur 4 tahun. Dah boleh baca dah, dah boleh hafal dengan cara hafalan. Jangan cakap tajwid lah. Jangan kita tentang dia punya telur tu tak. Bismillahirrahmanirrahim tu tentang cerita. Yang penting dia dah boleh hafal. Cara asas. Paling ringkas surah Qul Wallahu Ahad, 4 ayat. Kan? Sebab tu antara kenapa bukti menunjukkan bahawa Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya hingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ini ya Allah Ta'ala akan pelihara hinggalah ke hari kiamat. Ya, sebab tu tak boleh nak besong. Ya, kecuali satu waktu nanti Allah Ta'ala akan angkat Al-Quran tu balik. Itu jam. Seorang pun tak hafal. Dengan tu imam tak hafal dah. Tak ada dah. Nah, bila Allah Ta'ala tarik balik Al-Quran. Sekarang Allah Ta'ala bagi. Jangan. Boleh baca. Tak ada masalah. Jadi bila Quran itu Allah Ta'ala dah angkat balik, seorang pun tak hafal. Kecuali seorang ni dia kata, kita dah baca dah kitab kiamat dulu. Kitab Mirah. Ya, aku pernah dengar dulu atuk aku sebut tentang perkataan La ilaha illallah. Bila orang tanya dia, apa ya, kata tentang perkataan tu? Entah. Tapi atuk aku cakap, perkataan ini boleh menyebabkan kita ni tak masuk neraka, dia kata. Atuk aku baca, itu je. Satu ketika nanti, orang tak tahu apa itu solat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, dia tak tahu. Tak tahu benda dah pun. Puasa pun tak tahu, semayang pun tak tahu. Tapi dia cuma tahu kalimah La ilaha illallah. Pada ketika itu, orang yang tahu kalimah La ilaha illallah pun dia layak masuk syurga. Pada ketika itulah kita harap janganlah kita duduk kat depan tu tak. Elok-elok boleh kuliah macam ni lagi, harap mati pun dalam suasana yang orang kata yang baik lah, insyaAllah. Semua penjagaan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan hafazan menjadi bukti kokoh bahawa Al-Quran dipelihara daripada segala kesalahan dan kekurangan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikr. Al-Zikr nama lain bagi Al-Quran. Dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Asy-Syahid Hasan Al-Banna berkata, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap, merangkumi seluruh hukum Islam. Dalam tu semua ada. Ya? Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya. Sebab tu jangan pernah kita terputus hubungan dengan Al-Quran. Walaupun kita ni mungkin kita tak reti nak baca mula tak, tapi mulakan. Pegang Quran dulu, tengok Quran dulu, tiap-tiap hari belek Al-Quran itu, insya-Allah akan datang kecintaan kepada kita untuk baca Al-Quran, untuk belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran.
Antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh umat Islam tak kala ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran ialah menjaga adab-adab dengan kitab suci ini. Menjaga adab dengan Al-Quran sama ada untuk membaca, menghafal dan bertadabbur ibarat menjaga adab dengan Allah SWT. Memandangkan kitab tersebut ialah kalam Allah SWT. Betul, Al-Quran ini dia tak jadi kalau kita hanya simpan je di rumah, letak saja dalam almari, berbangga-bangga pula dengan orang, ni Quran ni saya ni, kalau saya pergi melancong tiap-tiap negara, saya akan beli Quran di negara tersebut. Dia bukan cerita pasal Quran, dia nak cerita aku ni banyak duit pergi banyak negara, itu dia nak bagi tahu. Tak, bukan pasal Quran pun, dia cuma letak je lah, kata saya ni je, mana-mana pergilah, hari tu minggu lepas saya pergi Korea, saya cuba cari Quran yang bahasa Koreanya, dia tulislah bahasa Korea tu saya cuba cari. Ni pergi mana, Amerika pula, saya cuba cari yang dalam ni, yang terbitan sana ni. Pergi mana lagi, pergi Iceland, apa lah orang pergi. Dia bukan nak cerita pasal Quran ni, dia nak cerita aku ni banyak duit, aku pergi mana tu nak ceritanya. Nah, Quran tu ayat dia sama je, tak berubah pun. Tak adalah kalau Quran versi Korea, Quran versi dia Filipina ke mana ada, tak. Tapi sebab nak cerita aku ni banyak duit. Contoh je lah tuan, ni contoh. Ya, kata kena tu nasib lah tak. Jadi tu dah cerita dia tak. Jadinya bukan. Sebab Quran ni bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Ya. Jadi Quran ni bila kita membaca ni baru dia ada function, baru dia berfungsi. Kita letak, orang kata letak pistol kat rumah pun untuk sibuk orang. Yang kita, dengan saya yang main-main ya. Rumah saya ada letak pistol dengan senapang, machine gun. Haram tak diguna pun. Nak masuk peluru pun tak kerti, tapi ada je lah. Tak kerti pun, tak ada function lah. Kalau perempuan masuk rumah pun kena gelak je. Pegang pistol pun tak betul. Tak ada function sebab tak kerti. Itu juga Quran. Ya, jangan kita tertipu dengan cerita Melayu tu, cerita setinggan dalam cerita pendek. Yang kena angkat, dia tidur malam-malam, kena angkat keluar tidur kat tempat pisang kan. Dia ingat bila toyol apa hantu masuk rumah dia tengok ayat Quran, takutnya saya. Dia ingat dia bodoh pula. Tak payah tengok, bukan masalah pun. Tak payah tengok lah. Tapi bila kita baca ayat Quran, baru datang peluru itu, senjata je tu. Baru sebiji-sebiji kena tepat pada jin iblis tersebut. Baru betul. Kenalah tu. Jadi bila ayat ni dibaca, baru dia berfungsi. Bila tak dibaca, tak adalah. Duduk simpan elok lah. Kan? Ini macam tu cerita dia. Jadi Quran tu kena baca. Bukan hanya nak jadikan sebagai hiasan. Mari baca. Contoh kalau betul kita dah pernah buat macam tu. Kita pergi negara ni, kita beli Quran, mushaf ni. Kita betul tak masalah. Kita target macam ni. Tahun ni aku target, aku nak hafal, nak hatam Quran dengan Quran yang aku beli kat Korea gitu. Tahun ni tak, Ramadan tahun ni. Okay, fine. Tahun depan aku target nak hatam Quran yang aku beli kat mana hari tu. Ya, dekat China pula hari tu tak. Ni Quran kat Jepun pula, boleh tak masalah. Kan, gunakan. Hatam, ada juga gunanya. Ya. Dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, bagaimana Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya sesungguhnya kamilah, yakni Allah SWT yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu. Ya. Sebab tu bacaan Quran ini dia ada kaedah baca dengan cara yang betul. Sebab tu bukan Quran ni suka-suka nak baca. Panjang pendeknya ke laut, mana pergi tajwidnya tak. Tetapi kalau kita dalam proses belajar, kalau tersalah tak nak masalah. Kita dalam proses belajar tak, panjang pendek pun tak kenal lagi tak. Kau yang memang Quran kau baca salah berdosa tak. Dalam proses belajar tak ada masalah. Kalau makna yang berlawanan pun sebab belajar, dia tak tahu kan, tak ada masalah. Yang penting dalam proses belajar. Ya. Jadinya bagi orang yang dah betul mahir dia baca dan sengaja baca salah, itu yang berdosa tu. Kan? Dah salah baca tu tak amal pula. Dia tidak memahami isi kandungan pula. Jadinya oleh itu apabila kami menyempurnakan bacaan kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Allah kata ikut. Bagaimana Jibril sebut, macam tu ikut. Cara bacaannya lah.
Sebab tu dalam bulan Ramadan, setiap malam Jibril alaihissalam akan turun bertemu dengan Rasulullah untuk bertadarus Al-Quran. Seperti mana yang kita buat setiap bulan dalam bulan Ramadan, setiap malam dalam bulan Ramadan. Dan sebab apa Jibril turun setiap malam? Kenapa ya? Sebab sebelum ni ayat Quran turun, saya cerita tadi tak? Kadang-kadang ketika Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah di atas unta turun ayat Quran. Kan? Cuma diberi cara bacaan. Tapi bila datang Jibril, Jibril alaihissalam dia akan betulkan sebutan ke panjang pendek ni habis itu dia akan train balik. Jadi sebutan tu makin betul lah kan. Makin cantik lah jadinya. Jadi Rasulullah ajar cara membaca Quran dengan sebutan bagaimana Jibril alaihissalam ajar lah. Keterangannya antara adab-adab dengan Al-Quran adalah seperti berikut. Yang pertamanya, memilih waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan satu ibadah. Maka waktu yang terbaik untuk beribadah ialah 1/3 akhir malam. Jika terlepas, bacalah pada waktu malam. Jika terlepas, bacalah pada waktu subuh, ini waktu fajar. Jika terlepas juga, bacalah pada waktu pagi. Dan jika tidak sempat untuk semua waktu yang disebutkan itu, bacalah di waktu yang kita mempunyai kesempatan. Lebih macam kita ni yang tak berapa nak disiplin dengan solat tahajud ini, bila-bila baca je lah. Sebab tu saya kata tak, kalau kita download mushaf Al-Quran dalam handphone pun kita boleh baca bila-bila. Sementara nak menunggukan bila iqamah pun kita boleh. Sama ada kita nak mushaf pun boleh. Tak ada masalah, tak ada isu. Kadang-kadang setengah orang dia berpendangan, dia kata apa, tak boleh Quran dalam handphone tu dia tak ni tak, itu pandangan dia lah. Sebab zaman Rasulullah dulu mana datang handphone, mana datang ni semua tak. Macam mana sahabat baca kan, cara menghafal. Kita tak menghafal, kita baca apa yang ada. Tak ada masalah. Yang penting bacaannya tu betul. Ayat Quran tu betul, bukan ayat yang salah. Keduanya, memilih tempat yang terbaik. Rumah Allah, yang masjid, merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka ia merupakan tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Selain daripada itu, tempat yang sunyi dan jauh daripada gangguan, terutamanya hiburan, turut dianggap sebagai tempat yang terbaik untuk bersama dengan Al-Quran. Begitu juga jika berpeluang, kebun juga merupakan tempat yang terbaik. Memandangkan suasananya menjadikan pembaca begitu hampir dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan untuk membaca Al-Quran di tempat awam yang ramai manusia, seperti di stesen bas, dalam LRT, transit kereta api ringan, di restoran. Namun suasana yang hirup menyukarkan proses bertadabbur. Memandangkan tadabbur memerlukan suasana yang tenang. Bila kita nak tengok ayat, nak kaji ayat, jadi suasana tu dia kena ada healing sikit. Nak memahami. Tapi kalau kita nak menghafal atau kita nak mengulang hafazan kita, mungkin kita dah biasa tak, mungkin kita pegang mushaf atau kita tengok handphone kita ulang di mana-mana, tak ada masalah, boleh je. Cuma bukan dalam tempat-tempat yang kotor, seperti dalam tandas, itu haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila baca Al-Quran dalam tandas, kita menghina Al-Quran tersebut. Kecuali dalam keadaan darurat, itu lain cerita. Jadi janganlah juga buat baik sangat dalam tandas pun nak baca Quran, itu seolah kita menghina Al-Quran. Yang ketiganya, memilih cara duduk yang terbaik. Kalau nak menghadap raja, sultan pun cara duduk berlatih dulu tak? Cara duduk macam mana, cara angkat tangan macam mana tak? Ini tentang Al-Quran tak? Cara duduk yang terbaik ialah duduk tasyahud. Walau bagaimanapun, ini bukan bererti kita perlu duduk tasyahud sepanjang membaca Al-Quran. Namun hanya pada awalnya sahaja. Mungkin 5 minit pertama untuk sekadar mengambil berkat. Kemudian tukarlah cara duduk yang dirasakan selesa. Yang penting kita duduklah tuan nak. Kecuali kalau nak keadaan sakit, nak baring ke apa, terpulang nak mengiring pun tak apalah. Tapi yang sebaiknya duduk sebab kita beradab dengan Al-Quran. Nak duduk atas kursi ke atas apa, tak ada masalah pun. Yang pentingnya kalau duduk atas kursi pun pastikan Quran tu tinggi daripada pinggang kita lah. Tinggi pada pinggang kita. Itu juga bila kita bawa mushaf Al-Quran.
Jangan kita buat mushaf Quran tu melenggang macam ni nak bawah pada pinggang kita ni, letaklah di atas, bawalah peluk Quran tu, letak di dada kita tak. Ataupun kalau nak buat sembahyang agama, pastikan di atas pinggang lah. Itu tanda kita hormat. Sebab kita bukan bawa majalah URTV, tak? Bukan bawa majalah gila-gila tak. Jadi kita bawa benda yang kita bawa ini ialah Quran mushaf, ayat-ayat Allah ni tak. Jadi letak hormatlah dia. Yang keempatnya, suci daripada hadas. Sebelum membaca Quran, pembacanya dituntut agar dalam keadaan bebas daripada hadas besar. Ya, hadas besar memang tak boleh ya. Dan hadas kecil. Walau bagaimanapun, ini hanyalah adab. Ya, setengah mazhab mewajibkan. Maksudnya setengah mazhab dia mewajibkan mesti ada wuduk baru boleh baca Quran, baru boleh pegang Quran. Jika sukar untuk berwuduk, tidak menjadi kesalahan membaca Al-Quran. Ada pandangan mazhab kata tak apa, boleh. Manakala bagi perempuan yang didatangi dengan uzur syar'i, ya, didatangi haid, maka masih boleh membaca Al-Quran untuk tujuan belajar dan menjaga hafalan dia. Untuk belajar. Ini pandangan dalam mazhab Maliki. Ya, kalau kita baca macam budak-budak ni yang ambil pengajian Islam, mengaji syariah, mereka juga mengambil mata pelajaran hafazan, tilawah Al-Quran. Dia kena hafal 6 juzuk. Tak? Dululah siapa dah. Tak? Ya, 6 juzuk dia kena hafal. Jadi bila datang, kadang-kadang bila datang musim exam, dia kena tasmik surah hafazan dia. Kalau ketika itu dia ingin haid, tak? Macam mana nak baca? Kalau nak ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh ya. Nah, tapi bila datang ambil pandangan lain kata membenarkan, dalam pandangan mazhab Maliki kata boleh dengan syarat untuk tujuan belajar dan juga hafazan, mengulang hafalan boleh. Tapi baca untuk ibadah tak boleh. Baca untuk target aku punya personal, baca Quran untuk khatam tak boleh. Hanya untuk belajar sahaja. Ya, dia esok nak tasmik ni, surah juzuk tentang juzuk dah. Okey, so Syekh ni nak tasmik kita surah Al-Mujadalah. Kena hafal. Kan? Dia tak haid berapa hari dah lepas? 2-3 hari dah. Macam mana ni? Maka untuk tujuan belajar tak ada masalah. Jadi ini pandangan mazhab Maliki. Adalah keluasannya di situ. Cuma saya beritahu tadi ya. Kalau tujuan ibadah tidak dibenarkan. Saja datang, duduk, tak masuk masjid. Duduk di masjid pegang Quran. Dia uzur tak boleh. Kecuali untuk belajar hafazan saja boleh. Yang kelimanya bersuci dalaman. Ini rohaniah kita lah. Ramai dalam kalangan manusia ni hati tak kena bersihkan. Ramai dalam kalangan manusia sangat mengambil berat dalam menjaga adab luaran. Adab luaran kita jaga tak? Seperti berwuduk, menutup aurat, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Namun mereka lupa bahawa adab dalaman juga perlu dijaga. Telinga yang tidak disucikan setelah mendengar kata-kata yang tidak elok. Mulut kita tidak disucikan setelah berbicara perkara yang fasik. Dan hati yang tidak disucikan daripada penyakit takabur, hasad, dengki, benci. Bagaimanakah cahaya Al-Quran ingin masuk ke dalam diri kita tak? Kalau hati kita tak bersih. Jadi baca sekadar di bibir je lah. Tak beri kesan pun pada hati. Kalau sahabat baca ayat Quran, Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat Quran sampai dekat satu ayat tu dia pengsan. Dengar-dengar semayang ni, sampai ke satu ayat cerita tentang azab dan neraka, pengsan. Bangun-bangun, Allah, aku ni pengsan. Kan? Wuduk balik, semayang balik. Baca lagi ayat sama, pengsan lagi. Ni sahabat baca kan. Ada sahabat baca yang mana kan? Yang mana bila dia baca Quran, malaikat pun turun nak mendengar bacaan dia ni. Tak? Jadi kita pun kalau boleh bukan nak sampai malaikat turun lah pun. Paling kurang yang kita baca tu baca dengan baik lah, dengan elok. Kan? Bila kita buat apa? Dia baca dengan hati yang bersih. Sebab tu memberi kesan. Kan? Ada orang, dia dengar ayat ni je pun nahnu aghniya wa antum fuqara. Allah Ta'ala tempelak orang-orang yang sombong ni. Allah Ta'ala kata, nahnu, kami inilah kamilah yang maha kaya. Dan korang semua ni fuqara, fakir, miskin. Jadi yang sombong pasal ada orang dengar ayat ni pun dia menangis.
Betapa Allah Ta'ala ni ya, menghina orang-orang yang sombong ni Allah betul. Sesungguhnya kami orang yang fakir ya Allah. Engkau lah yang maha kaya kan. Tapi bila kita baca, tak ada tadabbur. Ya, tak rasa apa-apa pun dalam diri kita kan. Makanya tak ada kesan lah. Marilah baca ayat azab pun. Sebab itulah bila kita tak faham ayat Quran. Bila dibaca tentang walahum azabun alim, dan bagi mereka ni azab yang pedih, kita boleh ketawa dah. Ha 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 ha. Sebab apa? Sebab tak tahu. Ada orang yang mana bila dia mendengar Al-Quran bukan pasal dia nak faham ayat Al-Quran, tetapi sebab dia nak dengar suara orang sedap. Kalau kat negara orang baca Quran kan, Masya Allah, Allah Akbar, oh sedap, Masya Allah, azim, azim. Padahal ayat yang dia baca tu kadang ayat berkaitan dengan azab, orang munafik, ayat-ayat tak. Tapi kalau dia tak faham ayat tu, kita ingat, oh sedap dia baca tak, seronok dia baca tak. Sedangkan apa yang dibaca tadi tu, yang benda yang berini. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Jadi tu yang kata, kita bukan sekadar membaca, tapi kita tadabbur. Ya tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung lagi pada perenggan yang berikutnya ni, sebab dalam tajuk ini pun memang panjang lah kan, dia sampai muka surat berapa ni. Jadi insyaAllah kita berhenti pada perenggan yang ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada perenggan Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi ni. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, semua kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah nak kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir